أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلوات الله وسلامه عليه من أكرمه الله وعلى آله وصحبه السالكين على ما هداهم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita adalah sangat kita meletakkan di hadapan supaya kita menjadikan orang-orang yang sentiasa mengharapkan redha Allah dan rahmat kasih sayangnya. Semoga kita berada di atas jalannya yang ditunjuki oleh para rasul dan para nabi sebelum kita dan nabi kita terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi teragung terutama di dalam umat ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan jalan hidup kita dunia dan akhirat, dan selamat kita daripada azab siksanya. Harapan kita supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri rahmat dan kasih sayangnya dalam beri petunjuk, hidayah serta inayah pertolongannya untuk kita sampai kepada matlamat hidup kita ini, iaitu mengingatkan ayat Az-Zariyat yang mula-mula kita masukkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri dengan mentauhidkan kepadaku. Jadi pada pagi ini saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua yang ada di depan ini dan juga di udara yang mana kita mengharapkan semua ini untuk menjadi panduan hidup utama kita yang kita akan sebutkan pada pagi ini, iaitulah keutamaan apa yang kita pelajari dan keutamaan apa yang kita mengaji pada pagi ini, iaitulah dalam asuhan kita untuk beribadah, mengabdikan diri, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebut perkataan tauhid, banyakkan kita sedikit sangat yang kita tahu maksud dan tujuannya. Makna pengertian boleh kita faham, kerana tauhid daripada kata bahasa Arab yang berasal daripada kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan sebagai masdar, kata-kata pokok, iaitu mengesah dengan keesaan Allah itu, mengesahkan Allah pada zatnya, sifatnya dan asma'nya, yakni af'al dan asma'nya.
Memangsakan Allah, zatnya tidak boleh samakan dengan sesuatu, sifatnya tidak ada yang menyamai, dan nama-nama Allah juga tidak ada nama itu pada benda-benda lain. Oleh kerana itulah disebut tauhid, yang mengesahkan Allah. Dalam sudut ibadah yang kita lakukan secara uluhiyah, secara ketuhanan, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dialah, iaitu dengan kita mentauhidkan disebut al-qasdu wa talabu. Al-qasdu mana tujuan, tuju kita, marah tuju kita, dan tuntutan yang dituntut kepada kita. Kita tidak menuntut selain pada kita tuntut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin kita, siapa yang bertauhid kepadanya, dia selamat daripada azab siksanya. Seperti hadis Mu'ad yang telah lalu pada minggu sudah, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyenguti Allah Subhanahu wa taala, maka berhak Allah untuk masukkan dia ke dalam syurga. Dan begitu juga hamba, bahawa hamba tidak menyenguti Allah itu dengan suatu, itu tuntutan sebagai tanggungjawab hamba. Tugas hamba tidak mensyirikkan kepada Allah, baik sama ada dalam ibadahnya maupun dalam sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, bahawa dia semata-mata menuju dan menupukan hidupnya itu kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntut pada para nabi dahulu, yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya agama Allah ini agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Sejak turun-temurun, sejak umat-umat yang berlalu, tidak ada berbeza, tidak ada berlainan. La nufarriqu baina ahadim minhum. Tidak beza di antara mana-mana nabi pun di antara mereka. Jadi Nabi kita menyeru kepada tauhid. Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, juga seterusnya Nabi Nuh. Pertama-tama yang menyeru kaum ialah Nabi Nuh. Dia menyeru juga kepada tauhid asal Allah. Maka untuk memastikan kita daripada memahami tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menyatakan dalam surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Demi sesungguhnya kami telah utuskan, kami telah bangkitkan, adakan fi kulli ummatin, pada setiap umat, setiap generasi yang dibangkitkan oleh Allah, setiap kaum, katakan keadaan zaman, umat juga kata zaman, masa, kerana telah berlalu satu masa, habis timbul satu masa lain pula, Allah utuskan pula Rasul lain pula, tapi utusnya dengan perintah yang sama, ani'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Tak ada satu pun seruan selain daripada menyembah Allah. Hanya mengajak mereka supaya sembah Allah, ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah. Itulah maksud ubudun. Ibadah, ataupun ibadah itu ini. Jadi sebut tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Inilah perintah yang disebut oleh Allah melalui surah An-Nahl. Katakan sekali lagi, kita sebut walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah, demi sesungguhnya kami telah bangkitkan, dah utuskan pada setiap umat itu rasul. Rasul ni utusan Allah. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk mengabdikan diri, untuk menjadi hamba, hanya hamba kepada Allah, tidak boleh pada yang lain. Wajtanibut taghut, dan menjauhi diri ini daripada taghut. Taghut kita akan jelaskan apa dia taghut. Kita bagi makna secara ringkas, kata taghut itu syaitan yang menghasut, syaitan yang memperdaya, syaitan yang menyesatkan umat. Nak jauhi, kenalah jauhi. Kena kenal syaitan itu siapa dia. Kerana kita tak nampak, dan Allah akan jelaskan
Rasul kan akan beritahu, kan tunjuk siapa syaitan, apa dia tahu. Inilah yang kita perlu tanamkan dalam pahaman kita, dalam pegangan kepercayaan kita. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya beribadah, kata-kata ubudu, bentuk perintah supaya manusia ataupun yang diciptakan oleh Allah, pertama-tama sekali tidak lain ialah menanam dalam jiwa dan hati kita ni, aku hamba Allah. Kita dijadikan sebagai hamba Allah. Allah memberitahu perkara ini. Dia telah membangkitkan dalam kurun-kurun ataupun sebut generasi umat dan golongan-golongan daripada umat-umat ni, Rasul yang menyeru, mengajak mereka kepada ibadah kepada Allah. Setelah mereka telah menyeleweng. Mana asal ibadah ni asal daripada Nabi Adam lagi. Zaman Nabi Adam tak ada siapa yang menyeleweng sebenarnya. Anak-anak Adam tetap mentauhidkan Allah. Sampai kepada Nabi Sis, cucu Nabi anak terakhir Nabi Adam, dan juga Nabi Idris. Idris ni cucu cicit Nabi Adam. Lepas itulah barulah Nabi Nuh, baru turunan Nabi Nuh. Nabi Nuh barulah untuk kaum. Kalau masa Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sid, dia tu pada anak cucu dia saja. Masa tu belum ada kaum tadi, belum ada geng, belum ada puak lagi. Tapi sampai Nabi Nuh ada lah puak, golongan. Bangsa Arab dia mula timbul. Bangsa Arab, bangsa Ajam ada beza lah. Ada golongan dah. Datang Nabi Nuh mengajak mereka kepada ibadah. Masa itulah penentangan. Penentangan mengatakan Nuh lah gila, Nuh lah bawa ajaran sesat, kami duk buat, nenek moyang kami duk buat lama tadi. Mula jawapan mereka itu sampai kepada nabi-nabi kemudiannya juga tentangan yang sama. Kata-kata yang sama. Tindakan mereka itu sama pada nabi-nabi. Mereka menganggap nabi ini adalah tukang sihir, tukang tenung, tukang tilik. Menganggap nabi ini orang gila, nabi ini sesat dan berbagai-bagai. Bahkan sampai kepada nabi kita berapa banyak Allah telah memberitahu bagaimana nabi-nabi dahulu ditentang oleh kaumnya sendiri. Tetapi nabi-nabi dahulu dia menghadapi kaum saja. Nabi Nuh pada kaumnya, Nabi Saleh, Nabi Hud pada kaumnya, Nabi Ibrahim menentang kaumnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat seluruh manusia. Tak kira daripada bangsa Arab, Nabi itu bangsa Arab dan Ajam. Ajam ni selain pada Arab. Ada manusia daripada merah, kulit-kulitnya, warnanya dan keadaannya, besarnya, kecilnya dan berbagai-bagai, tingginya, rendahnya, bangsa di atas dunia ini semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menyampaikan suruh ini kepada semua umat, mengajak mereka serta menyuruh mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut melalui ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasula. Demi sungguhnya kami bangkit, kami utuskan dalam setiap ummah, setiap kurun, setiap zaman itu rasul. Dan rasul-rasul inilah mengajak mereka beribadah. Tidak ada satu rasul mengajak pada yang lain. Semua rasul ajak ibadah. Kalau lain itu yang tak bercanggah dengan ubudullah, buatlah. Tapi yang bercanggah dah, yang menyekat, yang menghalang ubudullah, semuanya ditentang ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi peringatan dan juga amaran yang keras, dahsyat dengan azab-azabnya. Oleh itu kita perlu faham bahawa kita juga diajak supaya beribadah kepada Allah secara wahdah, secara secara tidak menyamakan. Jasa ni mana hanya kepada Allah wahdah ni dengan secara ikhlas. Dia tersebut wahdah ni kalau kita ikut perintah Allah apa saja, kita nak hadapi perintah Allah, suruhan Allah, anjuran Allah, benda yang diredha oleh Allah, benda yang disuka oleh Allah, benda yang mendatangkan kasih cinta kepada Allah, semuanya naklah dengan wahdah. Tahu wahdah? Wahdah ni tidak menyusup menyemutuki, tidak mengadakan selain daripada Allah itu ada benda lain, sebab lain. Seperti kita nak hadapi korban, sebulan lebih saja lagi. Korban yang kita lakukan
Hanya sembelih untuk nak makan daging biasa lah, tapi ia adalah ibadah. Ia adalah satu persembahan. Kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Sembelihan kita itu kita sembelih kepada Allah kerana Allah. Nah, sudah dengan perintah Allah. Sama ada perintah wajib, perintah sunat atau perintah anjuran. Itu dalam kurban tu ada perintah wajib. Kalau kita bernazar, kalau kita ada hutang kerana korban, kita tak buat, jadi wajib. Kita mampu korban, kita boleh berkorban, wajib bagi orang. Orang yang mampu korban tapi dia tak buat dah korban, jadi anjuran untuk korban. Setiap tahun berapa banyak kita boleh korban, tak mestinya kata sekor. Nak korban 100 ekor kalau ada mampuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban sampai 90 ekor unta. Di antara unta itu ada kambing dalam unta itu. 60 ekor kambing, 30 ekor unta. Itu dilakukan oleh Rasulullah di atas apa yang diberi oleh kaumnya, oleh umatnya, oleh kawan rakannya, oleh pendakwah-pendakwahnya yang menyampaikan kepadanya untuk dilakukan kurban pada hari kurban. Jadi melakukan kurban itu satu ibadah, satu pengabdian, satu ketauhidan, usahakan Allah kerana Allah mata-mata. Inilah kata wahdah. Bukan kurban kerana kubur, bukan kurban kerana pokok, bukan kurban kerana keramat itu dan ini sebab itu sebab ini, tidak. Kurban mata-mata kerana Allah, untuk dibahagikan daging-daging kepada hamba-hamba Allah yang tak dapat kurban, yang perlu pada memakan dagingnya. Itu contoh bagi kita, contoh kata wahdah, melakukan ibadah ila ibadatillahi wahdah, melaksanakan ibadah semata-mata kepada Allah yang besar. Jadi apa saja kita semayang kerana Allah, sah kerana Allah, tak ada kerana lain. Jangan masuk sifat-sifat lain, rasa-rasa lain. Perasaan kadang-kadang kita lakukan semayang. Bila depan orang kita buat macam ni, tak ada orang kita buat macam ni. Ada berbeza-beza semayang, rokok, sujud kita. Itu ada sebab. Depan orang kita rokok lama, sujud lama. Itu ada sebab. Semayang seseorang buat tak buat. Buat lepas-lepas. Ada juga. Di antara manusia yang lakukan demikian sebab tak faham segi tauhid. Ini mana kita lakukan supaya tidak, kita kena pelajari tauhid. Tauhid ini asas utama sekali. Ibadah yang paling mula sekali diperintah. Bukan mula sekat kita saja, mula daripada sejak Adam. Adam turun ke bumi diperintah oleh Allah untuk menyeru anak cucunya kepada tauhid. Perintah supaya ajak kenal Allah, ajak sembah Allah, ajak taat pada Allah, ajak ikut perintah Allah. Itu je dalam hidupnya. Apa pun kita lakukan, apa pun kita kerjakan, berapa lama kita hidup di muka bumi ini, Adam 1000 tahun. 1000 tahun lamanya mengerjakan ibadah hanya semata-mata kerana Allah. Buat apa pun kerana Allah. Menyangkul, menanam, berniaga, berjual beli, mencari rezeki, semua kerana Allah. Artinya kerana Allah ini dia ada 2 syarat. Ada 2 syarat kita lakukan tauhid ni. Tauhid iman ni ada 2 syarat. Kalau Islam ada juga sampai 3 syarat. Kalau syahadah saja ada sampai 7 syarat. Ini kita akan jelaskan satu persatu nanti. Faham dulu segi makna kata tauhid dan kita dulu. Jadi kita ambil 2 syarat tauhid ni. Tauhid ni pastinya dikatakan taqriru bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Itu saja. 2 ni sebagai syarat utama. Bila kita akui dengan lidah, mesti membenar dengan hati. Bukan setakat mengaku di lidah Allah Tuhan Asa, tapi hati itu kata Tuhan yang macam-macam Tuhan ada dalam perut kita, dalam pandangan kita, dalam perasaan kita. Tidak. Dan mesti kita ucap Tuhan hanya Asa. Maka pengakuan kita Asa, pegangan kepercayaan juga Asa. Itulah satu sebagai syarat tauhid dan syarat iman kita. Kalau dalam ibadah, syarat ibadah, syarat melakukan ibadah juga, kalau kita tengok 2 juga yang penting. Satu kata minhu, yang kedua wa ilaihi. Apa maksudnya? Minhu, perintah daripada Allah, laksanakan perintah itu kepada Allah.
Jadi ibadah tidak boleh kita nak reka-reka buat macam ni, nak bagi elok macam ni, nak bagi baik macam ni, nak bagi dapat pujian macam ni. Tidak. Mesti kita adanya minhu, daripada Allah. Perintah Allah tu daripada Allah ialah yang ditunjuki oleh Rasulullah. Nak datangkan cinta kasih kita pada Allah mesti ikut Rasulullah. Dan bila kita ikut Rasulullah mesti mendapat keredaan Allah. Inilah kata hubb wa ridha. Hubbi wa ridha. Maknanya cinta kasih pada Allah. Bila kita beriman kepada Allah, melakukan ibadah pada Allah. Ibadah tujuan tu mencari kasih cinta kepada Allah. Dan nak melakukan perkara yang diredai oleh Allah. Kalau kita buat kerana kita nak cari kasih cinta pada Allah. Tetapi benda yang tidak diredai oleh Allah, itu sia-sia. Bahkan dapat bala bencana pula. Seperti mana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, ataupun Arab Quraisy Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memerhati keadaan mereka bila mereka melakukan kurban. Ini musim kurban. Kurban ni ada daripada zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang Arab Quraisy ni zaman jahiliah pun mereka lakukan kurban, sembelihan kurban. Tapi mereka tidaklah sembelih secara mana yang dituntut. Mereka buat sekok tu satu kampung lah. Tapi sudah sembelih, darah-darahnya itu mereka sapu kepada berhala-berhala. Dan mereka cucuk daging, ambil seketul dua daging, sangkut di berhala yang mana berhala yang mereka sembah. Jadi kita tahu berhala di sekitar Kaabah itu mempunyai 360 berhala. Ada gulungan ni, berhala ni. Dia sembelih kurban, dia sangkut daging di berhala ni. Dia sapu darah di berhala ni. Dia sembelih orang ni pula gulungan ni, sapu darah di sini. Jadi penuhlah berhala itu menerima daging kurban, darah kurban. Itu dahkah diredai oleh Allah? Amalan demikian itu ibadah mereka, itu ibadah. Maka Rasulullah perhatikan semua itu. Datanglah ayat. Datanglah perintah Allah, datanglah petunjuk Allah. Nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 30 ya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum min dzunubikum wallahu ghafurur rahim. Ini dalam surah Ali Imran ya, ayat berapa? 30 ayat berapa lupa. Ya, ayat 31. Katakanlah in kuntum tuhibbunallah. Bila mana Rasulullah tanya mereka, kenapa buat begini? Kamu kurban, meletakkan darah sapu di muka berhala, di dada berhala, di bahu berhala dia. Darah menatah kurban. Daging pula dia cucuk, sangkut di telinga, ada sangkut di tangan, nak mana. Seketul daging sak mana nak makan. Sayang tu hak bagi ke berhala. Apa kamu buat macam ni? Nabi tanya dia mereka. Mereka kata ini untuk mendatangkan cinta Allah kepada kami. Mereka tak anggap berhala sebagai Allah. Mereka tak kata berhala itu Tuhan. Tapi mereka anggap berhala itulah yang menyampaikan ajak, kehendak ataupun keinginan serta amalan yang mereka lakukan. Berhala itulah terus sampaikan. Ini cara kita nak faham bahasanya. Apa yang ditegur oleh Allah, diturunkan ayat oleh Allah untuk memberi kita faham bahawa amalan yang dilakukan itu bukan dalam keredaan Allah. Bila buat tidak ada redha Allah, buat macam mana buat pun. Cantik macam mana cantik, elok macam mana elok pun. Dengan senang, dengan hati yang tulus, ikhlas macam mana pun. Tetapi tidak ada contoh diajar oleh pesuruh Allah, oleh Nabi-Nabi Allah. Sama ada mereka mengatakan dia bukan buat tu amalan Nabi Ibrahim. Adakah Nabi Ibrahim tunjuk macam ni ke caranya? Tidak. Atau Nabi selepas Ibrahim adakah cara macam ni? Tidak. Sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat mengatakan in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencari kasih cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ini Nabi turun ayat ni, Allah turun ayat untuk kita faham semua. Nak dapat kasih cinta Allah kena ikut Nabi.
Apa Nabi buat, apa Nabi ucap, apa Nabi kata, apa Nabi tindak tanduk Nabi semua tu, kita ikut buat macam tu, itulah baru nak dapat kata cinta kita pada Allah dan Allah cinta pada kita. Dia kata yuhibbukumullah, nascaya Allah mengasihi kamu. Artinya mengasihi akan kamu oleh Allah. Nanti Allah akan kasih kamu. Yuhibbukumullah ni dikasihi kamu oleh Allah. Allah sayanglah kamu kalau buat ikut Nabi. Ikut apa diajar ditunjuk oleh Nabi, itulah nak dapat kasih Allah. Bukan sekadar Allah kasih saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan diampun pula segala dosa-dosa kamu. Ini kalau kita ikut sunnah apa saja. Kita ambil wuduk ke, semayang ke, semua ni itu penting sekali untuk nak dapat kasih cinta Allah dan nak dapat keampunan Allah. Kita ambil wuduk tak ikut sunnah Rasulullah, kita dapat apa? Kalau salah, kita dapat dosa. Kalau tak salah, kita hanya boleh saja. Tapi kalau kita ikut sunnah Rasulullah, kita kenan ke tak berkenan, suka tak suka, hati kita kenan. Tapi kita ikut semata-mata niat kerana ikut Rasulullah aku buat gini. Walaupun kata tak boleh aku tu, tak boleh. Ya, macam-macam orang yang tegak tu sebab kita tak buat, tak biasa buat. Macam mana ya Rasulullah buat. Nah, kita kata sebelah kita ni sebelah Asia Tenggara ni, jauh dengan Nabi. Kalau tak belajar sungguh daripada hadis tak jumpa. Dan kita lakukan buat macam mana orang nak buat. Guru pondok dulu buat macam mana, bak semayang. Mereka hanya buat apa yang ditulis di kitab-kitab tu. Mereka bukan ambil daripada Rasulullah, bukan ambil daripada hadis Nabi. Tapi kalau kita nak tengok tu, kita kena dekatkan diri kita dengan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi. Tak kira hadis tumbuh di mana, ada di mana, tak kira lah. Hadis di Arab Saudi ke, hadis di Arab Mesir ke, di mana saja. Asalkan hadis itu benar-benar betul-betul dari Rasulullah. Tak mestinya kata hadis itu mesti di tanah Arab saja. Ada orang kata hadis itu hadis mari Madinah saja. Tidak, di mana saja. Di mana saja dalam kitab Bukhari Muslim sudah ada. Dah tertera semua, dah ditulis, dicatat, dicatat dan disimpan dan disampaikan. Itu semuanya ada. Jadi situlah tempat panduan kita. Bukan kita pandu pada masyarakat, keturunan, mazhab. Bukan itu yang kita pandu. Mazhab ni ialah datang daripada pemecah belahan umat. Kalau kita kaji bab mazhab pula, kita akan tahu mana usul asal mazhab. Adakah orang sebelum mazhab ni ada? Sahabat-sahabat dulu ikut mazhab ke? Pengikut-pengikut sahabat tu ada mazhab ke? Mazhab yang kita pegang hari ni, mazhab ni dia datang dengan perasaan, rasa aku tak mau nak belajar agama, kena ikut yang ni aja. Apa jadi mazhab tu? Orang ni pun nak ikut yang ni aja, jadi mazhab je. Itu saja nama mazhab. Yang pentingnya kita pelajari. Tak kira dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, kalau ada hadis-hadis yang terang dan jelas, yang tu kita pegang, yang tu kita ikut. Sama ada diriwayatkan melalui Syafi'i ataupun Hanafi atau Hanbali ataupun mana-mana ulama. Ini payah kita nak faham sikit ini. Ini payah sikit. Kita akan faham kemudian nanti. Jadi kita nak terangkan tentang tauhid ini. Esaan kita pada Allah. Mengaku esa. Meletakkan hati semata-mata kerana mengesahkan Allah. Tarik pintu. Tarik pintu masuk kat tu. Ni kat depan ni, kat ni. Jadi oleh kerana itu kita kena tekan dalam masalah ini bahawa apa jua yang kita lakukan dan kita hadapi mestilah berlandaskan. Ada landasan, ada keterangan, ada dalil dan petunjuk. Kerana inilah satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita. Kalau kita tak cari petunjuk dan tanda-tanda ataupun alasan-alasan ini, kita akan duduk dalam lingkungan yang kita tak tahu siapa benar, siapa betul. Dia katakan, golongan tu betul ke? Yang ni betul ke? Jadi kita nak cari tu. Sebenarnya tak kira segala siapa. Seakan kita duduk di atas jalan Allah dan Rasul. Kerana Quran kita masih bersih, masih jelas, masih terang. Sekalipun ada orang yang, ada golongan yang mereka mencela Al-Quran, kata Quran ini tak lengkap, tak cukup, itu pandangan dia saja, bukan ada keterangan. Kerana Quran ini sejak daripada dulu lagi, Quran sejak daripada dulu zaman Rasulullah sampai kita
Tak pernah penyelewengan, tak pernah ada pertukaran, tak pernah ada penambahan, tak pernah ada kekurangan. Quran yang kita ada ini tak mesti tak sama seperti mana, tak seperti kita Taurat, Injil, Zabur. Taurat 30 tahun Nabi Musa meninggal dunia sudah ada penyelewengan. Begitu mudah sekali. Bahkan kalau kita lihat sejarah yang menurut kepada kita bagaimana umat Bani Israel mudah terpengaruh dengan ajakan dan pujukan syaitan. Syaitan yang melanda mereka dengan mudah. Ini janji Allah terletak dah. Nabi Musa pergi ke Tur Sina. Pergi munajat pada Allah di Tur Sina berapa hari saja? 40 hari. Sudah ada dah penyelewengan, iaitu mengadakan sembahan anak lembu yang dibuat daripada emas oleh Musa. Oleh Musa juga, nama Musa juga, iaitu Musa As-Samiri. Atau Musa dikatakan Musa bin Zufar. As-Samiri itu nama tempat Samir. Tempat dia tu. Samiri ini Iran. Asal dia orang daripada Iran ni. Melakukan satu perkara yang sangat menyesatkan. Itulah mengajak umat Bani Israel yang lebih 70,000 mereka pakat sembah anak lembu. Dengan sekelip mata kata Nabi Musa hilang beberapa hari saja. Apatah lagi kerana Nabi Musa meninggal dunia. Tentulah penyelewengan mudah berlaku. Tak seperti kita, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia Allah telah jaga Quran, pelihara Quran. Quran tak boleh sesat. Quran tak ada penyelewengan. Karena Allah jamin. Nahnu nazzalna al-Qur'an, nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna az-zikra, semuanya kamilah yang menurunkan zikir. Zikir ini peringat. Maka yang perlu ingat iaitu Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah sungguh-sungguh benar-benar lahala. Dia kata tauhid, kata faham bahasa Arab. Hafizun, yang menjaganya. Supaya Allah jaga. Bila ada penyelewengan, timbullah dalam masyarakat umat ataupun dalam ketua kumpulan. Nampak sesak sangat ni. Rusak dah Quran ni. Buang Quran ni. Buat Quran lain. Selalu kita dengar. Silap baris pun Quran tu diambil balik. Dibuat lain. Quran tu dibuang. Tidak boleh pakai. Silap tulisan. Salah tulisan pun dibuat lain. Begitu mudah dikenal. Mudah terjumpa atau mudah dikenali, maknanya tak boleh ada penyelewengan. Tetapi zaman Nabi Musa melaksanakan sembah lembu yang dibuat daripada emas, dan lembu tu bersuara, boleh bercakap. Kata boleh cakap padahal dia buat dengan sihir dia, dengan pandaian dia. Teknologi yang ada pada Samiri, pada Musa ni, Musa Zufar ni, mudah diikuti, dipengaruhi, senang saja. Kerana kebodohan dan kejahilan, inilah satu daripadanya. Tak ada memikirkan dalam segi teknologi. Kita balik pada tajuk kita yang kita kena ajak supaya kita tetap mengesahkan Allah ini tidak boleh masuk perkara lain. Tidak boleh ada dalam hati kita ni kita nak buat kerana yang lain selain Allah. Sebab dialah satu-satunya ibadatillahi wahdah. Dia sebut la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, orang Kristian sebut la ilaha illallah. Orang Yahudi sebut la ilaha illallah. Bahkan termasuk juga satu golongan orang musyrikin pun disebut la ilaha illallah. Bila ajak kepada Allah, mereka mengaku Allah Tuhan pencipta. Allah dalam segi rububiyah ni dipercayai, dipegangi oleh orang-orang musyrikin. Tapi bila sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, di sini wahdah la syarikalah, inilah orang-orang musyrik tak mau terima. Orang-orang musyrik menentang, Yahudi pun menentang, Nasrani menentang, sebab mereka ni ada 3 Tuhan. Yahudi ada 3 Tuhan, musyrik ada 3 Tuhan, orang Syiah pun ada 3 Tuhan. Dalam Islam kita Syiah lah yang menyesatkan. Dalam Islam sama Islam, mudah orang Islam ikut Syiah. Yang mereka letak 3 Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Ali, dan Tuhan Ruhul Kudus. Atau Tuhan Hasan Hussein, itu Tuhan juga bagi mereka. Mana mereka anggap yang ni baik atas segala baik.
Mereka anggap Ali tu, ada satu golongan yang melampau mengatakan Ali itu dah Nabi dan Rasul. Muka kata Nabi dan Rasul, dan dialah sebagai ruh Allah. Kerana Allah, malaikat silap hantar utusan, hantar wahyu. Saya nak hantarkan Nabi Muhammad, tengok Ali ni, tengok nak hantarkan Ali tu rupa dia sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad serupa dengan Ali, tapi hantarkan Ali. Ini satu rekaan yang mereka buat sebagai alasan, sebagai fakta yang salah, fakta yang yang menipu. Padahal sebenarnya itu salah. Itu maknanya tidak ada dalam nas dan tidak ada dalam sejarah yang mengatakan demikian. Tapi walaupun orang yang tidak ataupun tidak mempunyai tauhid ini, yang lemah iman, yang tidak mempunyai pengaruh hidayah Allah ini, yang tak dapat hidayah, mereka boleh terima sebab mereka pegang ketua ulama mereka tu adalah maksum. Mereka pegang para imam-imam mereka tu maksum, tak salah. Dia cakap apa tak salah, semua dia buat betul. Itulah salah satu daripada. Tak boleh kata salah. Siapa kata imam tu ada buat salah, orang tu kafir. Sinilah umat pengikut-pengikut dia takut nak mengatakan demikian. Berlaku. Ni langkah yang boleh kata kenapa orang-orang Syiah boleh terpengaruh demikian. Kerana asal daripada kejahilan, sebab tak ada tauhid ni lah. Sebab kita juga kalau tidak tanam tauhid, dengan orang Syiah buat apa, orang Syiah buat semua nak ikut. Sebab dia jadi mudah dan jaminan ada. Dijamin masuk syurga, dijamin oleh imam-imam mereka, dan dia boleh tunjuk benda-benda yang luar biasa yang menjadi apa orang katakan sebagai perkara-perkara yang boleh mendatangkan kepada hati seseorang itu menerima kebenaran yang ada pada mereka sebagai kebenaran. Sedangkan kebenaran yang ada pada mereka itulah kesesatan. Nampak benar. Itu sikit kita sentuh kenapa jadi. Sehingga mereka menolak Al-Quran yang ada. Mereka kata kita Al-Kafi, mereka itulah lebih benar. Kerana dia punya 16,000 ayat. Quran kita ada 6,000 ayat aja, sikit tak cukup. Itu anggapan mereka. Anggapan, jangan kita terpengaruh. Kita perlu faham bahawa Quran yang ada pada kita ini tak pernah menyeleweng, tak pernah salah. Dia tetap unggul, kukuh dan katakan tetap menjadi pegangan. Tapi oleh kerana Syiah jadikan kitab Quran ni hanya bacaan sebagai taranum, bacaan untuk berlagu, dengar sedap. Dia orang tidak pati lagi isi Quran, dia pati suara pembaca Quran. Waktu baca Quran berhenti tak mana pun tak ada masalah. Tak faham pun tak ada masalah. Baca Quran tak faham pun dapat pahala. Itu dia pegang tu, tak payah belajar mana Pak Quran. Itu sebagai satu daripadanya yang boleh mereka sesat. Kerana tidak mau mengambil faham daripada Quran, dia ambil faham daripada kitab Al-Kafi yang ditulis oleh imam-imam mereka sebelum itu. Mereka anggap Imam Al-Kafi itulah orang yang menulis Kafi, dan ulama yang pegang pada kitab Al-Kafi itu betul, tak ada salah. Maksum, tak berdosa. Jadi apa yang kita nak teruskan dalam kitab ini, tauhid ini, ini pada pertama ya ni. Masuk di antara orang-orang yang telah disuruh, diajak, diberitahu oleh Allah, hanya budullah, supaya beribadah pada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah olehmu akan taghut. Ini satu daripada yang kita perlu faham, kena jauhi diri pada taghut. Jadi menyembah Allah dengan wahdah tanpa kita menjauhkan diri pada taghut tak sempurna. Tak sempurna iman. Jadi iman tak cukup lagi. Kita perlu menjauhkan diri pada taghut. Seperti mana ayat dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat sebelum dikatakan. Dan sudah mana kita baca ayat kursi, selepas ayat kursi kata la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, itulah orang beriman dengan Allah. Seolah-olahnya iman kita tidak akan sempurna selagi tidak kita kafirkan dengan taghut. Kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, terima saja apa yang Allah ajar, yang Rasul hantar mereka kita. Tapi taghut kita tak tolak, kita tak kufurkan, tak nafikan, tak engkar kepada taghut. Yani amalan-amalan syaitan.
perintah syaitan, suruhan syaitan, pujuk rayu syaitan, tipu daya syaitan, kita tak jaga, tak pelihara, iman kita tak sempurna. Inilah satu-satunya yang katakan kita kenalah beriman dengan Allah, beribadah kepada Allah, kufur kepada tauhid. Apa tahu ni? Kufur dengan syaitan. Sebab kita tahu syaitan ni ada dalam diri kita. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap anak Adam, syaitan ada dalam dirinya. Dan syaitan itu manusia tak boleh nampak dia. Dia nampak kita. Kenapa dia begitu? Ini sama macam-macam. Berat sebelah kan. Tapi sebenarnya itulah ujian Allah kepada kita. Untuk jadikan keimanan kita dengan sebenar. Bila kita tak menghadapi, tak dapat menjalankan ibadah-ibadah ni tanpa adanya tahu tadi. Ibadah yang kita buat itu belum tentu lagi kata ibadah. Boleh jadi bukan ibadah. Bila kita buat ibadah, ada taurut yang mengacau, ada taurut yang mendekat, menentang dan menghalang kita. Masa itulah kita lawan dan kita usaha sungguh-sungguh untuk menghindarkan diri kita daripada taurut, daripada syaitan ni, barulah ibadah kita tu sempurna. Ini yang katakan wa man yakfur bit-taghut, siapa yang ingkar dengan taurut, ayu'min billah, barulah iman dia dengan Allah. Kalau kita ada beriman duk semayang duk buat, tapi tahu duk ikut juga. Seruan kepada sesak, seruan kepada galik lah, mana apa orang katakan, lalai dengan dunia kita ni. Tapi Allah kita buat, perintah Allah kita buat, tapi kita lalai. Tak nak belajar, tak mau nak ambil tahu. Kadang kita buat kan, adat dah buat, kita buat gitu. Ini masalah kita lupa, ni masalah kita tidak masuk dalam kata mengkafirkan tauhid. Kita belajar ni. Kita ada pelajaran, kita kena tahu hari ni. Kita tahu hari ni, tauhid nak kena sikir daripada perasaan dan juga pegangan kita. Bukan nak sikir nak tahu buang dia jauh-jauh mana pun. Dia ada situ juga. Singkir daripada perasaan kita, daripada kepercayaan hati kita mengikut dia tu. Apa tu? Karena menurut ayat Allah, kalau kita baca dalam surah An-Nisa ayat 116 sampai 118, 19. Mana dia? Tentu kita akan lancar, kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji hamba-Nya. Nak uji kita. Allah nak uji kita. Ini satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah uji kita? Kalau kita tanya pasal apa? Ada syaitan. Ada syaitan yang pengaruhi kita. Allah adakan syaitan daripada syaitan-syaitan itu untuk mengaruhi dalam hidup kita. Tidak lain adalah kerana nak uji kita. Uji. Kalau tak ada ujian ni, kita nak tahu macam mana kata kita betul ke? Kita kena tahu kita betul ke salah, ada ujian. Lepas tu iman dia ada ujian. Kata ada ujian, kita tahu kita beriman yang mana. Siapa nak tunjuk iman kamu beriman? Kau beriman, kau banyak iman. Dengan apa kita nak tahu kita iman? Kita nak mengaku, akulah orang beriman, aku iman 70%, aku iman 80%. Di mana kita nak tukar? Aku dapat lepas ujian, dapat hadapi segala ujian. Barulah kita boleh jadi. Sebab tu Allah katanya dalam surah surah Al-Ankabut yang dia sebut di situ, dan dalam surah Rum Allah nyatakan, dikatakan sebagai ujian. Dalam surah ni juga disebut sebagai ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang kita nyatakan tadi sini, iaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Ini ayat surah An-Nisa ayat 115. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidaklah mengampuni, ia ayyusraka, bahawa menyengutui bihi dengannya. Orang yang menyengutui Allah, Tuhan tak ampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia ampuni apa yang selain daripada
Mereka yang demikian itu yang dia kehendak lain pada orang yang bersyirik pada Allah, Allah boleh ampun dosa-dosa lain pada syirik. Apa dosa lain pada syirik ni? Kena jaga tu, nak cari dosa lain pada syirik ni, dosa yang tidak ada kaitan dengan penyengutuan. Sebab dosa penyengutuan ni Allah kata wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oh ya. Siapa yang menyentuh Allah, maka sungguhnya dia tersesat dalam kesesatan yang jauh. Bila sebut sesat jauh ni, dia nak balik pada kebenaran payah. Nak balik pada hidayah susah. Belum tentu boleh, tak boleh tak? Ini sebab tu berjaga sangat syirik ni. Sebab tu dalam tajuk disebut, kita kena sebut tajuk ni. Kita kena rasa kita ada soalan. Betulkan akidah anda. Betulkan akidah anda daripada syirik. Nak hindarkan syirik pada Allah. Sebab syaitan yang nak jaga ni, dia tak nampak ni, tak nampak salah. Benar syirik tak nampak wuduk. Benar syirik tak nampak jijik. Syirik ni bagus, baik, orang ada buat. Ini mana syirik. Bid'ah, syirik bid'ah ni, dia bid'ah dia dalam ibadah, syirik dia dalam akidah. Nak ingat, syirik dengan bid'ah ni sama beratnya. Dia kata tapi bid'ah tu dia masuk dalam syirik. Itu bukan syirik masuk dalam ibadah, dalam bid'ah. Bid'ah dia masuk dalam syirik. Apa-apa bid'ah yang kita lakukan, dia boleh bawa pada syirik. Sebab itulah syirik dan bid'ah ini nak kita jaga-jaga sungguh-sungguh, jangan ada dalam ibadah kita. Syirik jangan ada dalam akidah kita. Syirik yang masuk di akidah, pegangan kepercayaan kita ni selalunya. Bila seorang itu berakidah dengan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masa itulah syirik yang kacau. Sebab tu bila sebut syarat sah Islam. Ini dah jadi rusak Islam. Syarat sah Islam. Seorang Islam ada syarat sah. Tanpa syarat sah ni Islam ada tapi tak sah. Islam tak diterima Allah. Ini kalau kita nak kenal kita sendiri, bukan orang. Orang kata, oh Islam tak sah. Tak boleh. Orang nak hukum tak boleh. Kita sendiri hukum bila kita tahu syaratnya, syaratnya. Apa dia syaratnya? Dia ada 3. 3 syarat sah Islam ni. Ditulis dalam buku-buku sekolah pada ni. Ulama-ulama singkat je beritahu benda ni. Pada benda ni, saya katakan ada faktanya. Ada pegangan dan tempat ambilnya. Pertama sekali syarat sah Islam ialah akidah. Bahawa betulkan akidah kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana pegangan Rasulullah, ajaran Rasulullah yang dibawa oleh sahabat, boleh disampaikan oleh sahabat kepada kita, itulah akidah. Kalau akidah kita lain pada Rasulullah, lain pada sahabat, sama ada akidah itu mari pada Syiah atau mari pada ulama besar mana sekalipun tidak datang dari Rasulullah, itu salah. Itu tak ada Islam dan syarat kita jatuh. Dan syarat yang kedua disebut amar ma'ruf. Buat yang disuruh. Yang kedua ni buat yang disuruh. Kalau kita nak buat benda dilarang, akidah kita habis. Islam kita habis, rusak. Orang kata Islam minum arak, Islam berzina, berjudi, tak berhenti waktu. Tak boleh berhenti waktu. Walaupun lama-lama sekali, tapi tak boleh berhenti. Tak bertaubat, tak mau renggang, tak mau jauh. Islam habis. Tak ada Islam. Dia boleh rusak Islam. Dan juga amar ma'ruf nahi munkar, 2 jalan. Amar ma'ruf baik disuruh, di sembahyang, puasa, zakat, haji itu sebagai amar ma'ruf. Kalau kita tak puasa, tak sembahyang, Islam habis. Tak ada syarat Islam. Dan juga menjauhi, jauhi badannya dan jauhi perkara-perkara mungkar. Itulah jauh pada perkara mungkar. Minum arak, berzina, berjudi, kata jauhkan itu. Itulah syarat-syarat sah Islam. Macam juga syarat sah iman. Syarat sah iman dia ada 2 aja. Yang kita sebut pada awal tadi, iman dengan tauhid ini syarat sah yang sama. Kerana iman berkaitan pada tauhid, tauhid berkaitan pada iman. Kalau tauhid saja tak ada iman, tauhid kita tak berkembang, dia akan hilang lama-lama. Tauhid sahkan Allah, iman percaya pada Allah. Bila percaya ni kena ada 2 syarat. Uqirru bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Itu dia kata. Akuan dengan lidah, ucapan kata-kata. Ucapan dan kata-kata mesti benar
dengan apa yang kita buat dan kita lakukan. Jangan ucapan lain la ilaha illallah tapi tak sembah Allah. Itu maknanya dia masuk dalam nifaq, munafik. Lain kita kata baik ni tapi hak baik kita tak buat, kita pergi buat aja. Kata-kata aja benda ni baik, perintah Allah, suruhan Allah baik. Tapi kita tak buat. Hati kita pula tak akui sebagai baik. Lidah saja sebut baik. Sebab itulah dua-dua nak sontak. Uqirru bil lisani wa tasdiqu bil qalb. Ataupun dalam kata lain banyak maknanya daripada kedua perkara itu saja. Maknanya percaya dengan lidah dan melaksanakan segala rukun-rukun yang diperlukan, yang diwajibkan, yang ditentukan. Ini kita sebut dengan ringkas. Dengan ringkas yang boleh ingat mana benda kecil sikit saja. Islam ada 3 syarat, iman ada 2 syarat. Syarat-syarat di alam tu yang paling banyak. Kalau syarat-syarat semayang lain banyak. Syarat semayang ada syarat sah, ada syarat wajib. 8 syarat sah, 8 syarat wajib. Itu hak semayang pula. Kalau puasa ada syarat-syarat pula, ada rukun-rukun pula. Begitulah rukun iman dan 6. Rukun syahadah ada 2. Dikatakan rukun syahadah tu 2 masuk dalam kata nafi dan isbat. Jadi saya rasa saya nak berhenti sekarang ni, nak minta sawak sambung untuk kita teruskan. Jadi pada pagi ni sekat ni yang kata saya nak sebut bahawa yang penting sangatlah dalam hidup kita ialah kita nak pegang tauhid ni, sebenar-benar tauhid yang kita perlu jadikan sebagai amalan hidup seharian. Kerana kita mati dalam tauhid ni, mati dalam bitaqah, artinya kita ada kad pengenalan. Kita menghadap Tuhan Esa, ada kad kita dengan Allah. Kita ada kad ni, Allah Ta'ala masuk neraka habis. Tauhid inilah, pengakuan tauhid akan jadi tokoh, jadi bitaqah ni kad pengenalan. Apa lah? Dalam bahasa hadis tu, hadis sebut bitaqah ni. Sebagai satu kad pengenalan kita di hari kiamat, di hari akhirat. Nak tanya ada. Jadi insya-Allah dalam kawan ni kita akan sambung nanti pada siri yang ketiga, iaitu dalam bab tauhid, faslut tauhid wa ma yukaffiruz dzunub. Kelebihan tauhid dan apa yang yang mengkifaratkan dosa, menghapuskan dosa. Tauhid ni yang boleh hapus dosa, semua segala dosa. Kalau kita ada tauhid, Allah selamat. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah kita sambung dengan Ustaz Abdul Wahab untuk dalam tajuknya yang telah disediakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya dapat kita meneruskan pembelajaran agama kita. Dan saya akan sambung pelajaran sirah Nabi SAW daripada kitab yang ringkas dalam bentuk syair, dalam bentuk manzumah yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ali bin Abil Azz Al-Hanafi. Kita masuk rangkap bait yang ke-8 dan seterusnya. Yang mana bait atas syair pantun sirah Nabi SAW yang disusun oleh Al-Imam Abil Azz dalam wazan mustaf'ilun.
Macam mana baca dia? Bait yang ke-8. Fa ba'da syahraini shiqaqu batnihi. Buat no? Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Fa ba'da syahraini shiqaqu batnihi. Wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Wa qila ba' mustaf'ilun da arba'in mustaf'ilun min sinnihi mustaf'ilun. Baik, apa maksud dan maknanya? Baik, yang ke-8 cerita tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da syahraini, fa maka ba'da sesudah syahraini 2 bulan. Lepas 2 bulan apa? Insyiqaqu, dibelah, batnihi, perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku satu perkara ajaib pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah umur dia 2 tahun. Kalau kita baca ingat balik bait yang lalu, Rasulullah dibawa balik oleh ibu susunya Halimah untuk menziarahi maknya setelah berhenti susu. Umur Nabi 2 tahun. Kerana disuruh bawa balik ke kampung Halimah Sa'diyah. Duduk dalam 2 bulan. Apa berlaku pada Nabi? Insyiqaqu batnihi. Insyiqaq, dibelah. Batni, perut Nabi, itu dada Nabi ni dibelah. Diceritakan Nabi SAW dia main di belakang rumah, dengan abang susu dia, anak Halimah Sa'diyah, sedang bermain-main dengan kanak-kanak yang lain. Tiba-tiba main 2 orang. Datang 2 orang, iaitu malaikat lah. Dikatakan malaikat Jibril sendiri main, bawa besen. Dalam tu ada isi ayat. Lalu ditangkap Nabi, kelupuk lah, biasalah budak-budak kan. Lalu dibelah. Ini satu perkara yang ajaib lah, di mana kita tak boleh nak fikir lah, kerja malaikat, kerja Allah SWT. Kita tak boleh fikir buat macam doktor buat lah, pakai bius tak bius lah. Itu tak boleh fikir lah. Benda ni benda ajaib, benda yang Allah boleh buat. Allah boleh buat lebih pada tu lagi. Apa berlaku setelah dia belah? Dia ambil buat pula tulang darah dalam hati Nabi SAW. Dikatakan inilah habuan syaitan. Lalu dibuang. Lalu dia ambil ayat lah besen tu, dibasuh. Lalu ditutup balik. Nak teri pakai jet ke apa, itu kita tak boleh fikir. Kerja Allah SWT kan. Allah tu dia boleh kun fayakun. Jadi. Wa qila, qila ni kata pandangan yang kedua lah. Pandangan yang kedua mengatakan berlaku belah dada Nabi ni ba'da arba'in min sinnihi, selepas 4 daripada sinni, umri, umrihi, umurnya. Lepas Nabi umur 4 tahun baru berlaku belah dada. Ini satu pandangan. Ada 2 pandangan lah dalam sirah, pandangan ulama dalam membawa cerita sirah Nabi SAW. Wa ba'da sittin ma'a syahrin jani. Wa ba'da sit mustafilun ma'a syah mustafilun rinjai. Wa ba'da, dan setelah sittin, 6. Maksud apa? 6 ni nama 6 daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a syahrin, 6 dan sebulan. Jai, sebulan datang. Maksudnya setelah ketika Nabi umur 6 tahun,
Lepas tu sebulan, apa berlaku? Jai datang, apa yang mai tadi ni? Wafatu ummihi, wafatlah mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih noh. Mak Nabi meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Yatim piatu lah Nabi, noh. Ketika Nabi lahir, mati ayah. Kan noh. Duduk 6 tahun, umur Nabi 6 tahun, mati pula mak. Nah, wafatu ummihi alal abwa'i. Wafatlah ibunya di mana wafat Nabi ni? Alal abwa'. Di satu perkampungan nama Al-Abwa'. Ketika mana Nabi SAW dibawa oleh maknya, ibunya dan datuknya Abdul Muttalib, dibawa pergi ziarah keluarga Abdul Muttalib di Madinah, di Yasrib. Setelah bawa balik daripada Madinah, perjalanan balik ke Mekah, sampai di Abwa'. Abwa' ni nama tempat di antara Rabi' dan Juhfah. Juhfah ni perkampungan di pantai lah, Laut Merah. Tempat miqat bagi orang Syam atau orang Mesir. Mereka orang dululah, zaman tak ada kapal terbang ni, mereka akan bermiqat haji dan umrah ni di Juhfah. Jadi yang kata Abwa' tu di antara tu lah, antara Rabi' dengan Juhfah. Di situ meninggalnya ibu Nabi SAW dan ibunya dikebumikan di Al-Abwa'. Baik, yang ke-10, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Wajadduhu, dan datuknya. Siapa datuknya? Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil abi, sebelah ayah. Datuk Nabi sebelah ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Al-Muttalib ni nama tok nakal Nabi, abang pada Hashim. Hashim tu baru tok wan Nabi, apa ni, nyang Nabi, kan. Jadi dicerita Al-Muttalib ni adik pada Hashim. Dia ni kelahiran di Madinah, Muttalib ni lahir di Madinah. Dia ada keluarga di sana, kan. Dan ketika setelah dia besar tu, dibawa baliklah oleh ponakan dia Al-Muttalib, dan bawa balik ke Mekah. Jadi Al-Muttalib ni dibawa balik. Tok wan Nabi ni, tok wan Nabi nama dia Syaibah. Namanya Syaibah. Kenapa dipanggil dengan Abdu mana hamba? Al-Muttalib ni tok nyang Nabi lah, tok nakal Nabi. Kerana Al-Muttalib ni, tok nakal Nabi ni, dibawa tok wan dia nama Syaibah. Oleh kerana perjalanan jauh, negeri Arab musim panas ni, bayang tengoklah, Madinah nak pergi sampai Mekah ni, hitam legam lah orang panggil. Kalau kulit putih pun nak boleh sampai Mekah ni hitam. Lalu disangkalah Al-Muttalib ni bawa Syaibah tadi ni, disangka bawa hamba dia, padahal nak nakal dia, tok wan Nabi. Lalu pakat orang Mekah pakat gelak, pakat panggil itu hamba Al-Muttalib. Itulah lekat gelaran Abdul Muttalib. Nama betul dia Syaibah, Syaibatul Hamd. Jadi tok wan Nabi ni, apa berlaku pada bait yang ke-10 ni? Ba'da samanin mata. Ba'da samanin, selepas 8, maksudnya saman ni 8 apa? 8 daripada umur Nabi SAW. Apa berlaku pula ketika Nabi umur 8 tahun? Mata, telah matilah ia. Siapa ia? Fa'il dia Abdul Muttalib. Tok wan Nabi meninggal pula. Bayang tengoklah, ayah tak ada, mak tak ada,
duduk dengan Tok Wan dan 2 tahun meninggal pula Tok Wan. Min ghairi kadzib, tidak dusta. Mana betul meninggal betul lah. Meninggal betul lah. Allah itu taukid saja, min ghairi kadzib. Abah ada meninggal betul kan. Tidak ada kedustaan. Kena baca dah ba'da sama nimata min ghairi kadzib. Lepas Nabi ditinggal oleh Tok Wan dia, Tok Wan dah meninggal. Dengan siapa pula Nabi SAW akan tumpah hidupnya, akan meneruskan kehidupannya. Itulah perjuangan Nabi SAW. Kecil-kecil sudah diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang sangat berat. Berat ujian Nabi ni. Orang nak pikul, nak membawa risalah Nabi ni, Allah kena test, kena uji seberat-beratnya. Sebab nak bawa risalah Nabi ni bukan mudah-mudah lah. Kalau sahabat sikit-sikit tu pakai tak ada lah kan. Nak bawa risalah Nabi ni, perjuangan Rasulullah ni, kena orang yang betul-betul tahan, lasak semua. Cik pun kena lasak dah. Seorang-seorang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baik, yang ke-11, summa Abu Talibinil ammu kafal. Talibin, bin baris 2 berjumpa dengan alif lam, ada nun kecil di situ, jadi baca dah summa Abu Talibinil ammu kafal. Kemudian summa, kemudian Abu Talib, konon bapa menakan, bapa saudara Nabi lah, Abu Talib lah pula. Siapa dia Abu Talib ni? Al-ammu, pak cik. Adik kepada ayah Nabi, iaitu Abdullah. Abu Talib ni. Kafal. Apa mana kafal? Kita ada sebut apa tu? Kafalah. Takaful. Kita ada sebut takaful atau takaful. Biayaan, penjagaan, jaminan. Kafal, takaful. Belalah. Mudah faham. Memelihara. Jadi Abu Talib lah mengambil tanggungjawab mengasuh, menjaga Nabi SAW. Abu Talib lah orang yang paling lama sekali memelihara Nabi. Sejak Nabi umur berapa tahun? Nabi umur 8 tahun. Setelah beralih daripada penjagaan Tok Wan meninggal umur 8 tahun, Nabi dijaga oleh Abu Talib sampai Nabi SAW hampir berhijrah ke Al-Madinah. Agak-agak berapa tahun? Daripada umur 8 tahun. Umur 25 Nabi menikah dengan Khadijah, masih lagi dengan Abu Talib. Berkahwin dengan Khadijah, masih lagi Abu Talib dijaga dah. Menjadi Rasul ketika umur 40, masih lagi Abu Talib jaga dia, defend dia. Dia pertahankan Nabi. Kerana ketika Nabi SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul ni, banyaklah serangan-serangan kaum Quraisy, Jadi Abu Talib lah duk jaga Nabi, defend. Kita akan masuk dalam sirah-sirah dia nanti. Maksudnya 40 tahun lebih. Ahli sirah mengatakan Abu Talib menjaga Nabi ni, kafal Nabi ni selama 43 tahun. Lamalah, sebab tu Nabi SAW sangat sayang lah Abu Talib ni. Ketika Abu Talib nak mati pun Rasulullah minta Abu Talib ni sebut la ilaha illallah, satu kalimah tauhid, cukup bahagia. Macam mana kita nak mengaji tauhid. Sangat bahagia kalimah tauhid. Minta Nabi minta untuk bapa saudara sebut yang tu ya. Wahai bapa yang ammi, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Aku akan berhujah dengan kalimah ni di depan Allah SWT. Maksudnya Nabi akan tolong Abu Talib di depan Allah SWT. Walaupun Abu Talib tak pernah sembahyang,
Tapi kalau dia boleh sebut yang tu, syurga lah. Syurga lah. Tapi sayang, menurut sirah Abu Talib tak sebut. Malah Abu Talib sebut huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib kata aku tetap dengan millah, dengan pegangan cara hidup Abdul Muttalib. Na'udzubillah, kan ayah dia lah. Jadi dikatakan kita telah Abu Talib mendapat syafaat Nabi SAW, walaupun ahli neraka juga mendapat syafaat Nabi. Seringan-ringan apa dia? Seringan-ringan siksa kan Abu Talib ni. Seringan-ringan mendapat siksaan, seringan-ringan siksa. Tahu mana ringan siksa ni? Nabi kata laula ya, kalau tak kerana saya, tak kerana aku syafaatkan Abu Talib ni, la fi asfali minan nar, nescaya dia akan berada di bawah api neraka. Maksudnya Abu Talib ni duduk di atas kali api neraka. Api neraka yang kena pada Abu Talib ni setinggi buku lali je. Paras api tu setinggi buku lali. Tapi apa jadi pada otak dia? Mendidih otak dia. Ayazillah. Panas. Allah, bagaimana orang duduk dalam api? Bayangkan Abu Talib ni api paras buku lali pun otak mendidih. Auzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Summa Abu Talibinil amukafal khidmatuhu summa ila syami rahal. Khidmatuhu, Abu Talib memberi khidmat pada Nabi SAW. Jaga Nabi, pelihara Nabi 40 tahun lebih, sampai Nabi berkahwin dengan Khadijah. Boleh anak lagi, jaga pula Abu Talib. Abu Talib dalam keadaan menjaga Nabi, memberi khidmat pada Nabi. Nabi bantu dia bantu Nabi. Apa berlaku di sini? Summa ila Syami, kemudian Abu Talib membawa Nabi ke Syam, iaitu ke Busra, ibu negeri Syam atau Palestin masa tu. Busra, dibawa ke sana. Rahal maknanya mengembara, untuk berniaga. Di sana biasalah sadaga daripada Mekah akan bawa barang-barang Mekah seperti kulit, akar-akar kayu dan sebagainya, tulang-tulang berulang yang dibuat ukiran dengan elok-elok, yang cantik-cantik, dibawa sebagai barang perniagaan, berniaga di Busra dan ditukar dengan barang-barang makanan, dibawa balik ke Mekah. Itulah kehidupan orang-orang Mekah di masa itu. Alhamdulillah, kita berhenti di sini. Kita berhenti di sini 4 bait saja, bait yang ke-8 sampai ke-11. Kalau jika diizinkan Allah, kita akan sambung seterusnya pada bait yang ke-12 dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 minit. Jam.